Okey, baik. Kalau ada apa-apa soalan, just uh, awak boleh chat di ruangan chat tu. Okey, sentiasa akan tengok. Okey. Kalau ataupun tidak, kalau sewaktu saya tengah mengajak, just bawa awak on mikrofon awak dan terus tanya. Baik, saya tak nak buang masa lagi. Kita dah lewat 6 minit. Kita nak habis sebanyak kita nak, kalau boleh nak habiskan bab haiwan ni pada hari ni. Okey. So nak ulang kaji sikit sebelum semula mengajak topik baru. Okey, kita berada di topik 4 iaitu topik haiwan. Sebelum ni kita dah tengok bagaimana manusia membiak. Kalau awak masih ingat dalam kelas, saya ada suruh bawa gambar keluarga awak. Okey, betul eh? Kita dah tengok kalau mak dengan ayah awak berkahwin, bila dapat awak, kita dah tengok rambut awak ni ikut mak ataupun ikut ayah, betul? Gambar awak, mata awak ni, warna dia apa, kulit dia warna dia apa, kita dah tengok semua benda tu kan. Kita dah tengok macam mana manusia membiak. Manusia ni membiak dengan cara melahirkan anak. Alright. So haiwan ni ada dua cara sahaja dia membiak, iaitu dia membiak dengan melahirkan anak. Kedua, dia membiak dengan bertelur. Okey. Melahirkan anak dan juga bertelur. Kalau saya boleh lukis, kalau haiwan ni, okay, haiwan termasuk manusia lah. Seperti saya katakan dalam sains, manusia dikategorikan sebagai haiwan lah. Sebab dalam sains, kita ada tumbuhan dengan haiwan. So manusia dalam haiwan lah. Dia bukan sejenis tumbuhan. Walaupun kita tak anggap diri kita haiwan, tapi that is what science thinking. So kita ada dua, iaitu melahirkan anak dan juga bertelur. Ni saya just nak ulang kaji je apa yang kita dah belajar sebelum ni. Baik. Haiwan ada dua, iaitu melahirkan anak dan juga bertelur. Baik, sebelum sepi dengan lebih lanjut lagi. Haiwan-haiwan yang melahirkan anak ini adalah contoh sepertinya macam kucing, macam anjing, macam lembu, kambing, ikan paus, ikan lumba-lumba. Kita dah buat latihan ni betul kan? Awak dah buat senarai kan dalam kotak kan? Kita dah pernah buat latihan ni juga dalam buku. Baik, kalau haiwan bertelur ni macam awak boleh kata semut, awak boleh kata macam penyu, awak boleh kata kura-kura, burung. Okey, that itu semua contoh haiwan-haiwan yang bertelur dan juga melahirkan anak. Kemudian kita belajar dengan lebih dalam lagi. Kita tengok lagi. Kita dah tengok haiwan yang melahirkan anak ni ada dua jenis pula. Dia melahirkan anak sedikit dan juga banyak. Sama juga bertelur. Dia bertelur sedikit dan juga bertelur banyak. Masih ingat lagi, pernah live Google kepada awak, tunjuk gambar-gambar kepada awak contoh haiwan-haiwan yang bertelur sedikit seperti kita kata seperti burung, seperti ayam, seperti itik, dan juga contoh haiwan-haiwan yang bertelur banyak seperti katak, seperti nyamuk. Kalau awak masih ingat, kan? Betul tak? Alright. Okey. Untuk haiwan yang melahirkan anak. Okey, saya tanya sikit lah. Saya nak tengok awak masih ingat tak? Melahirkan anak. Cuba bagi contoh dekat saya. Satu, dua contoh haiwan yang melahirkan anak sedikit. Siapa tahu? Siapa masih ingat? Dia melahirkan anak, tapi dia lahirkan anak dia sikit je. Cikgu, saya. Alisha. Okey Alisha, apa jawapan dia? Ikan paus. Ikan paus. Okey, very good. Sedikit lagi. Contoh satu lagi Alisha.
Harimau. Harimau, very good. Kalau haiwan yang melahirkan anak dia tapi banyak. Kucing. Kucing, nice. Kucing. Lagi? Gajah, banyak. Okey. Monyet, sedikit. Okey, kalau awak masih ingat lah. Lembu, sedikit. Kalau dia lahir, seekor saja. Tak pernah lagi dia lahir sekali, 10 ekor keluar. Tak pernah. Tapi kucing, kalau dia melahirkan anak, dia bukan melahirkan seekor. Dia akan melahirkan banyak sekaligus. Dia akan melahirkan sekurang-kurangnya 3, 4 dan 5. Kalau awak tengok. Kadang-kadang kita dapat tengok anak dia sekali dia beranak sampai 6 ekor anak kucing. Itu kategori banyak lah. Okey. Kalau macam bertelur pula, ayam itu kita kategorikan dia sebagai telur yang sedikit. Sekali dia bertelur hanya dalam 10 biji telur sahaja. Kalau kita nak compare dengan katak kalau sekali dia bertelur bukan 5 dan 10 biji telur. Tapi telur dia saja ada ratusan. Malahan boleh sampai 1000. Tak terbilang banyaknya telur-telur katak dan telur-telur nyamuk. Okey, boleh faham lah? Boleh faham. Itu kita dah tengok macam mana dia melahirkan anak dan macam mana dia bertelur. Okey, baik. Untuk haiwan. Okey, sekarang kita nak masuk bab baru ni. Kita nak masuk bab baru. Just nak buat ulang kaji saja. Okey. Untuk haiwan yang melahirkan anak dia. Okey. Haiwan ada dua, melahirkan anak dan juga bertelur. Untuk haiwan yang melahirkan anak dia, dia wajib sama dengan induk dia. Apa perkataan yang seguna? Dia mesti sama dengan induk. Induk ini ialah ibu atau bapa haiwan tersebut. Okey. Maksudnya di sini, apa maksud sama dengan induk? Maksudnya kucing dia lahirkan anak dia. Anak dia tu daripada kecil memang nampak bentuk kucing dah. Contoh, sebagai contoh macam ni. Saya nak kata macam ni. Haiwan ni dia ada dua kan, melahirkan anak dan bertelur. Okey, untuk yang bertelur ni dia ada dua pula nanti. Sama dengan induk, tidak sama dengan induk. Untuk haiwan yang bertelur, dia ada bila dia bertelur, telur dia menetas, anak yang keluar daripada telur itu sama macam mak dia. Sebiji sama. Contoh, macam ayam. Awak pernah tengok anak ayam? Anak ayam yang kecil tersebut, anak ayam yang kecil tersebut sama dah dengan mak dia? Sama, right? Sama kan? Sama. Cuma dia saiz dia kecil. Mak dia saiz dia besar. Dia kecil. Dia kecil lah. Dia baby baru keluar daripada telur. Baru nak kena makan-makan dia akan membesar-membesar. Sama seperti manusia. Manusia, Nuha. Nuha lahir-lahir. Keluar baby. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Sama tak dengan mak awak? Sama. Cuma mak awak dah besar. Mak dengan ayah dah besar. Awak masih kecil, masih bayi. Tapi awak sama dengan induk awak. Okay, boleh faham? Tapi ada satu jenis haiwan yang hari ni yang kita nak bagi tumpuan kepada dia. Okay. Dia ni apabila dia bertelur dan dia menetas daripada telur dia, tapi dia tak sama dengan induk dia.
Sebagai contoh yang paling awak nampak ketara kan, yang awak paling nampak hari ni kita akan tengok Rama-Rama. Rama-Rama, anak dia panggil apa? Siapa tahu? Awak pernah tengok Rama-Rama yang saiz dia kecil? Lepas tu dia duduk ikut Rama-Rama yang saiz besar, dia ikut mak dia. Pernah tengok tak? Tak pernah. Tak ada. Memang tidak ada haiwan yang macam tu. Sebab apa? Sebab Rama-Rama apabila dia bertelur, telur dia tu bila menetas, okey, dia keluar Rama-Rama ke keluar benda apa? Siapa tahu? Dia jadi apa dulu? Sebelum jadi Rama-Rama, apa yang jadi kepada yang terjadi? Cikgu berlencas. Yes. Ulat beluncas. Kalau Sir boleh lukis di sini, Sir boleh lukis kan? Okey, yang lukis. Haiwan ni, Sir kata haiwan ni sama ada dia melahirkan anak ataupun dia bertelur. Okey, yang lahirkan anak ataupun bertelur. Okey. Ataupun di sini yang bertelur. Kalau Sir boleh lukis, nanti kita akan tengok video, kita akan tengok contoh gambar-gambar haiwan-haiwan tersebut. Okey. Haiwan ni kita dah tengok dia ada lahirkan anak, dia bertelur. Okey, ada juga haiwan yang melahirkan anak dan bertelur tapi dan dia sama dengan induk. Tolong mute please. Tolong mute mikrofon dan jangan kacau kelas. Okey. Haiwan ni dia ada lahirkan anak dan bertelur dan yang sama dengan induk dia. Okey, dia sama dengan induk dia. Maksudnya di sini contoh saya ambil manusia, dia kahwin dengan seorang lagi manusia. Okey. Dia akan keluarkan anak dia pun manusia. Anak dia kecil lah, manusia. Kalau ayam, saya tak okey lukis ayam. Okey, ni ayam, pet. Okey, kayak ayam. Bapa ayam kahwin dengan mak ayam. Okey, saya tak pandai lukis, awak tengoklah kan. Okey. Dan dia bertelur. Mak ayam pun bertelur. Sini dia bertelur. Okey, ni bertelur. Dan apabila anak dia menetas, dia akan keluar anak ayam. Sama bentuk dia. Alright? Sama bentuk dia. Tapi ada sejenis haiwan yang bertelur yang tidak sama dengan induk. Saya ambil contoh Rama-Rama. I'm so sorry, saya tak pandai lukis. Saya tahu awak pandai lukis. Okay. Oh, Rama-Rama. Cantik sikit. Alright, Rama-Rama. Rama-Rama apabila dia bertelur, alright, dia bertelur banyak. Dia akan bertelur banyak nanti. Okay. Kemudian telur dia meletas. Sini kita panggil bertelur. Dan telur dia menetas. Okay. Dia akan keluar seekor beluncas. Ulat beluncas. Maksudnya, sebelum jadi Rama-Rama, dia akan jadi telur. Lepas jadi telur, dia akan jadi ulat beluncas. Lepas telur tu menetas, dia akan jadi keluar ulat beluncas. Kemudian, ulat beluncas ni pula akan makan daun yang sangat banyak. Dia akan makan dan makan dan makan dan makan dan makan. Kerja dia makan je. Dan dia suka sangat makan daun. Dia suka makan apa? Makan daun.
Dia akan makan daun, makan daun, makan daun, makan sampai dia gemuk. Dia membesar. At one point, sampai satu tahap dia dah tak dapat nak makan lagi, dia tak dapat nak membesar lagi, dia akan jadi satu kepompong. Dia akan masuk, dia akan balut diri dia dalam ni, dia akan jadi kepompong. Dan daripada kepompong tu, dia akan bertukar. Dalam kepompong ni baru dia mula bertukar. Ulat beluncas tu. Dia akan bertukar sedikit demi sedikit. Bina sayap dan sebagainya. Dia macam tidur dan dia akan bertukar wajah dia. Barulah dia akan keluar menjadi seekor rama. Maksudnya, kalau orang tanya awak, anak rama-rama, panggil apa? Ulat beluncas. Boleh faham? So, adakah rama-rama punya anak sama dengan induk dia? Sama tak? Tak sama. Sama dengan induk ni. Induk yang saya duk kata induk ni. Induk ni ialah ibu bapa haiwan tersebut. Maksud induk adalah ibu bapa haiwan tersebut. Boleh faham lah? Lepas ni saya tak maulah sebut ibu rama-rama, bapa rama-rama. Saya akan sebut induk rama-rama. Okey, awak kena faham lah maksud induk. Ini perkataan baru untuk awak hari ni. Induk, I-N-D-U-K. Induk itu bermaksud ibu atau bapa haiwan tersebut. Okey. Rama-rama, kalau orang tanya rama-rama ni, apa nama anak dia? Anak dia nama beluncas. Anak dia tak panggil rama-rama. Kalau ayam, anak dia panggil anak ayam. Sebab dia memang sama macam anak ayam. Manusia kita panggil bayi. Tapi sama macam mak dia. Kucing, dia lahirkan anak. Walaupun dia lahirkan banyak anak, anak dia semua kucing. Ada tak dia keluar-keluar anak dia jadi monyet dulu, betul baru jadi kucing? Tak ada. Anak dia memang keluar-keluar akan jadi seekor kucing. Miau-miau yang kecil-kecil tu. Yang awak kata, comelnya, sukanya pegang dia, suka main-main dengan dia yang kecil. Yes, dia comel, dia cantik. Tapi dia adalah seekor kucing. Dia sama dengan induk dia. Tapi rama-rama yang awak kata dia cantik tu, pada zaman kecil dia adalah seekor ulat beluncas. Ni, ulat beluncas ni, kalau semua orang tengok, orang jumpa kat dia, mesti orang akan geli. Ulat! Lari. Buang. Takut dengan ulat beluncas. Geli. Tapi bila ada pergi taman rama-rama, tengok rama-rama, awak boleh pegang rama-rama. Cantiknya rama-rama. So colourful, so big. Awak tak tahu ke? Rama-rama tu, masa kecil dia adalah seekor ulat beluncas. Bukan rama-rama sahaja yang haiwan yang sebegitu. Ada lagi beberapa. Contohnya macam katak. Katak, anak dia waktu kecil, adakah baby frog? Awak pernah tengok baby frog? Tak pernah. Tak pernah. Apa nama anak katak? Berudu. Nyamuk yang terbang yang suka duk minum darah awak tu, pada waktu kecil dia bukan seekor nyamuk. Dia tak boleh terbang pun. Anak dia panggil apa? Jentik. Jentik. Di mana jentik-jentik ni hidup?
Dalam air. Dalam air. Yes, Noah. Dalam air. Dia berenang. Terbang pun tak boleh. Dan dia tidak sama dengan induk dia. Okey, baik. Hari ni saya nak tunjuk kat awak satu video. Saya tak tahu awak boleh dengar ataupun tidak sound ni. Saya tak pernah try buka YouTube sewaktu Google Meet. Okay, kita nak tengok video. Awak boleh tengok video ni? Boleh. Dengar tak suara video ni? Dengar tak suara yang di yang tak apalah, tak ada suara apa, awak tengok je lah, awak tengok. Okey. Ini ialah kitaran hidup rama-rama. Okey. Tak lama, video dah dalam 2 minit je. Okey. Ini telur dia. Apabila dia kata telur mengambil masa 4 hari untuk menetas. Apabila induk dia mengeluarkan mengeluarkan telur di bawah daun, telur dia mengambil masa 4 hari untuk menetas. Dan keluarlah seekor ulat beluncas yang comel. Tolong mute please, tolong mute mikrofon awak. Okey. Kemudian ulat beluncas ni dia ada satu hidup saja, ada satu tujuan saja. Dia hanya nak makan. Dia akan makan sebanyak mana daun yang dia boleh jumpa. Terus selepas 2 minggu tengok dia kata apa? Selepas 2 minggu, beluncas akan membesar sebanyak 2,000 kali ganda daripada saiz asal dia. Maksudnya, dia saiz dia kecil je. Kemudian dia akan menjadi besar sangat-sangat. Dan sangat gemuk. Nampak? Dia dah mula gemuk. Tengok. Dan bila dia tak boleh makan lagi, dia akan sangkutkan diri dia di daun ni untuk berubah menjadi kepompong. Dia akan sangkut diri dia macam tu. Dia akan bertukar macam tu. Okey. Di dalam kepompong itulah akan mula terbentuk sayap, kaki dan badan dia. Untuk beberapa lama lah saya tak pasti berapa lama dia jadi kepompong. Kemudian akan keluarlah seekor rama-rama. Cantik tak rama-rama ni? Cantik kan? Very beautiful. Very colourful. Tapi asalnya adalah seekor ulat beluncas. Awak boleh faham? Awak boleh tengok video ni di YouTube. Ada banyak. Ni saya buka di YouTube saja. Awak boleh tengok. Okay. Video-video ini di YouTube ada. Awak boleh tengok kitaran hidup katak, awak boleh tengok kitaran hidup nyamuk, awak boleh tengok kitaran hidup rama-rama. Okey. So kita dah tengok tadi sekejap semana kita dah masuk bab. Okey. Kita dah masuk tadi macam mana rama-rama ini kita dah tengok kitaran hidup rama-rama. Okey. This is kitaran hidup rama-rama. Kalau kemudian rama-rama yang awak tengok yang dewasa yang cantik tadi, dia akan disebab tu kita panggil kitaran. Kalau tadi kita panggil kitaran. Kitaran ni maksudnya dia akan berpusing lah. Dia akan berpusing lah. Okey. Dia akan berpusing lah. Dia akan berpusing ini yang pertama. Contoh, ini yang pertama. Okey, kemudian ini hidup dia yang kedua, ini hidup dia yang ketiga, ini hidup dia yang keempat, ini hidup dia yang kelima. Okey, kemudian bila dia dah besar jadi rama-rama, dia akan
berkahwin dan dia akan bertelur. Keluar anak yang baru. Macam tu juga manusia kan? Betul tak? Kan? Manusia pun macam tu kan? Okey. Mak awak, datuk dengan nenek awak berkahwin, dapatlah anak baby. Tolong please mutekan mikrofon awak. Okey. Lepas awak nak cakap ke apa ke, it's okay, I understand. Tapi lepas cakap tolong mute terus. Sebab dia bila ramai sangat bercakap dalam serentak, dia mengganggu kelas kita. Kalau awak ada soalan, just simply awak ada dua cara nak tanya awak boleh on mute awak, terus tanya soalan kepada saya, ataupun awak boleh on type saja di ruangan chat tersebut dan saya akan baca soalan dan jawab soalan awak jika awak tak faham. Okay. So for the moment, just simply dengar dulu saya cerita tentang haiwan yang tidak sama dengan induk dia. Dia memang tidak sama dengan induk dia. Okay. Kita nak kata. So macam bayi, datuk dengan nenek awak kahwin, dia akan melahirkan anak. Anak itu ialah mak dengan ayah awak. Mak dengan ayah awak bila dia daripada baby, dia akan masuk sekolah rendah, sekolah menengah, dia akan kerja, dia akan berkahwin pula. Dan dapat anak. Anak ialah awak lah. Betul tak? Kan? Dapat awak. Kemudian dia akan ulang benda yang sama. Awak pula daripada bayi semakin membesar, masuk sekolah rendah, nanti akan masuk sekolah menengah, akan masuk universiti, akan bekerja, berkahwin. Kemudian awak akan dapat anak lagi. Kan? Itu ialah kitaran hidup dia. Kitaran hidup manusia macam tu. Kitaran hidup rama-rama apa macam tu. Dia daripada dia bertelur, dia daripada sebiji telur, dia akan menetas menjadi seekor ulat beluncas. Dia akan makan, tukar jadi kepompong, kemudian jadi rama-rama. Bila dah besar jadi rama-rama, dia akan mencari pasangan untuk mengawan, dan dia akan bertukar, dia akan bertelur. Macam tu saja kitaran hidup dia. Dia akan pusing dan pusing dan pusing dan pusing dan pusing. Sebab tu kita panggil kitaran hidup. Okey, sekarang kita nak tengok satu lagi kitaran hidup sebelum kita akhirkan kelas kita hari ni. Dan sebelum saya bagi kerja yang untuk buat, okey. Sebelum saya lupa. Buku teks, muka surat 45. Yes, 45. Buku teks, muka surat 45. Kitaran hidup haiwan yang katak ni, okey. Saya minta tolong awak lukis kembali di dalam buku yang kecil nota tu kan. Buku nota kan. Okey, buku nota tu, buku nota sains yang kecil kan, yang panjang yang kita ada tu, yang awak tadi terpulang pada awak. Lukis dan warnakan kitaran hidup dia. Maksudnya katak dewasa, telur, berudu, anak katak dan sebagainya. Lukis benda ni. Boleh ya? Boleh ya? Okay. Nanti bila sekolah dah buka nanti, saya akan provide you with more notes tentang nyamuk, tentang rama-rama dan sebagainya. Okay. Okay. Ini kitaran hidup katak. Katak, saya tak suka. Yes. Alisha. Kalau mahu lukis dalam buku nota sains panjang boleh? Boleh. Awak boleh guna buku nota sains yang panjang tu. Okey. Lukis dan warnakan dia. Sikit je kerja. Ingat ini this is your homework for today. Ini muka surat 46 ni. This is homework. Okey. Tolong ambil Okey, buat nota ini. Okey. Buat nota katak, tentang katak. Okey. Buat nota tentang katak. So sama buat juga katak ke? Macam mana Luha? Buat katak ke sir? Lukis katak. Awak lukislah katak lukis. Lepas sebiji macam ni, macam nampak kitaran dia. Katak berada anak panah, yes. Muka katak je boleh tak buat? Boleh, terpulang lah. Lukis yang biasa-biasa je. Ini bukan kita bukan nak buat pendidikan seni yang nak lukis cantik. Kalau awak boleh lukis dengan cantik, it's okay. It's very nice. Tapi kalau awak tak pandai melukis, macam saya tak pandai melukis, it's okay. As long as awak buat nota untuk awak faham. Boleh faham kan?
awak nak lukis muka katak yang jenis kartun ke, terpulanglah pada awak. Okey. Sebab nota bukan untuk orang lain yang faham, untuk kita yang faham. Untuk diri sendiri nak bagi faham. Okey. So, ini ialah katak. Okey. Katak. Apabila katak itu bertelur, awak tengok sini. Ini kitaran dia hidup yang pertama. Dia bertelur di dalam air. Dia bertelur. Telur dia sikit atau banyak? Telur dia sangat banyak. Banyak tu sekali dia bertelur. Bukan ada 5, bukan ada 10. Ada banyak, berpuluh-puluh, mungkin beratus-ratus. Apabila telur ini menetas, akan terhasillah seekor berudu. Berudu ni dia macam ikan. Dia hidup di dalam air. Dia tak boleh lompat lagi. Dia tak ada kaki. Boleh faham ah? Dia tak ada lompat lagi. Tak boleh lompat lagi. Dia akan hidup dalam air. Dia akan hidup dalam air. Dia akan makan makanan-makanan yang ada di dalam air. Kemudian, bila dia semakin membesar, dia akan menjadi anak katak. Anak katak ni ialah proses, kalau rama-rama tadi, kalau rama-rama tadi kalau awak ingat, ini dia jadi kepompong. Kalau rama-rama, dia tidak jadi anak rama-rama, dia jadi kepompong. Di dalam kepompong inilah dia akan berhibernasi. Maksud berhibernasi itu maksudnya dia akan tidur dan badan dia akan mengalami perubahan. Badan dia akan mula membentuk kaki, badan dia akan mula membentuk sayap. Okey? Automatik. Dia dalam kepompong tu automatik dia akan bina. Macam mana dia terjadi, macam mana dia nak bina? Bukannya ulat beluncas tu bina, tak. Dia automatik badan kita akan bina sendiri. Kalau saya tanya awak kan, saya tanya Nuha masa baby dulu kecil je. Like this small. Kalau awak boleh tengok, like this small. Kan? Sekarang Nuha semakin membesar. Boleh jalan. Macam mana Nuha membesar? Nuha buat macam mana? We don't know. Kan? Tak tahu kan? Kita just makan. Badan kita akan automatik membesar secara semula jadi. Betul tak? Kan? Semula jadi. Macam tu juga. Dengan rama-rama ni. Okey? Dia akan makan. Dia duduk dalam kepompong. Dan dalam kepompong tu, it happens. Dia akan membentuk, badan dia automatik akan membina sayap. Badan dia akan membina kaki untuk diri dia. Untuk macam video yang kita tengok tadi. Dia akan kepompong, dia akan keluar menjadi seekor rama-rama yang cantik. Okey. Kalau katak pula, dia tidak ada kepompong, tapi dia akan mengalami perubahan daripada seekor berudu. Dia akan mula membentuk kaki dan sebagainya. Inilah dalam proses ini kita panggil dia proses anak katak. Dan apabila dia dah mengalami perubahan itu secara penuh, sempurna, dia akan jadi katak yang dewasa. Dan dia akan mencari pasangan dia. Dan dia akan mengulangi kitaran hidup dia. Dia akan bertelur dan sebagainya. Dia akan pusing macam tu saja. Okey. So hari ni kita try cari. Kita try satu cari kitaran hidup katak. Ada tak? Life circle of a frog. Kita tengok. Okay, dia kata ada pelbagai jenis katak dalam dunia ini. Okay, this is a frog. Saya tak suka sangat frogs ni because saya geli. I don't know. Some of you okay dengan katak, but not for me lah. Okay. Ya. Sebelum ni kat rumah saya pernah ada katak. Ya. Ha. Awak bela ke? Tak. Okay. Sebab kakak saya geli. Saya tak. Saya macam kakak awak lah. Geli katak. Saya tak suka katak ni. Saya kalau nampak katak. Dia pun sama. Katak melompat. Saya dulu yang akan lompat-lompat dulu. Saya dulu yang akan lompat lari dulu. Yes. Ada soalan ke?
Saya pergelingan katak ni. Okey. Ini katak. Kita tengok. Ini katak. Okey, dia kata katak ni kita tengok baik balik. Okey. Kita tengok. Kita pause kat sini. Katak katak yang besar ni, ni saya tak dapat nak lukis sebab dia video. Okey. Kemudian dia akan melahirkan telur. Dia akan bertelur, dia akan bertelur melahirkan pula, dia akan bertelur, okey, bertelur. Dan dalam berudu dalam bahasa Inggeris kita panggil tadpoles. Alright, tadpoles. Tadpoles ialah berudu. Kemudian dia akan bertukar menjadi tadpoles with leg. Dia mula membesar sikit. Tadi berudu tadi dia mula bina tangan, kaki dulu. Kemudian dia akan jadi froglet. Froglet ni dia macam katak tapi dia ada ekor. Nanti awak akan tengoklah. Okay, froglet. Kemudian baru dia akan membesar sepenuhnya. This is, okay, ni tadpoles, berudu. Okay. Okay. Tadpoles. Okay, ini froglet. Okay. Ini haiwan yang besar. Katak yang besar. Okay, kita tengok macam mana telur katak itu terbentuk. Okey, bila dia menetas dia akan menjadi seekor berudu. Itu nampak tak? Tadpoles with leg tadi tu yang saya kata tadi. Okey, ini telur dia. Ini telur katak . Awak jangan ingat macam jelly pula untuk minum. Okey, ini telur katak. Nampak. It looks like a fish. Nampak macam ikan pun ada. Okay, this is a tadpoles ataupun kita panggil berudu. Okey, nampak tak? Okey, nampak tak? Ini sebelah kiri sekali tu berudu yang paling kecil. Kemudian dia membesar sikit yang kedua. Kemudian yang ketiga dia dah mula membentuk kaki. Dan yang ketiga yang paling kanan sekali ni ialah berudu yang ada kaki. Kita panggil tadpoles with leg. Berudu yang ada kaki. Dia nak mula membentuk diri dia menjadi seekor katak. Asal-asal dia bukan katak lagi. Dia seekor berudu saja. Okey. Dia cuba nak menyamai ibu dan ayah dia, induk dia. Okey. Ini froglet. Sekejap. Apa yang kita panggil froglet ni? Okey. Froglet ni dia katak tapi dia ada ekor. Macam berudu sikit. Dia ada ekor. Itu kita panggil froglet. Baby frog lah. Dia baru nak mula. Dia daripada berudu, dia tengah transform, tengah bertukar. Dia nak bertukar menjadi seekor katak yang dewasa lah. Tapi bila dia semakin dewasa, ekor dia akan semakin hilang. This is the froglet. Nampak tak? Aku akan nampak ekor dia sedikit. Maksudnya dulu dia seekor berudu, dia cuba akan keluar. Dan ini ialah katak yang dewasa lah. Dan katak ni ada pelbagai jenis katak. Ya, ada katak yang jenis besar, ada katak yang kecil, ada katak yang berwarna hijau terang, ada yang berwarna hijau muda, ada macam-macam jenis katak. Okay? Dia bukan satu jenis je, dia akan ada banyak jenis katak. This is a life cycle of frog. Bila awak free nanti, awak boleh tengok macam mana kitaran hidup. Awak boleh buka dekat YouTube tu, awak boleh tengok kitaran hidup untuk seekor nyamuk pula. Okey, tadi nyamuk kita belum tengok kan?
Nanti awak free kat rumah, awak buka YouTube, awak tag kitaran hidup nyamuk. Awak tengok macam mana nyamuk membesar. Daripada nyamuk dewasa, dia akan ada telur dia akan jadi jentik-jentik. Kemudian bila jadi jentik-jentik, what happen to that jentik-jentik? Macam mana dia membesar sampai dia boleh terbang? Okey. Itu ialah kalau haiwan yang melahirkan anak ni, kita tengok sini, lembu dewasa, dia lahirkan anak dia, anak lembu yang baru lahir, anak lembu ni sama dah macam mak dia. Dia tidak berubah. Mak dia ada kepala 4 kaki, dia pun sama. Kita panggil dia lembu. Dia memang sama macam kita, macam bayi, macam manusia. Okey? Macam manusia. Okey, baik. So, hari ni homework hari ni ialah buku surat 45 tentang kitaran hidup katak. Alright? Awak type kitaran hidup haiwan. Awak berbola katak nanti. Homework, awak lukis katak dan kitaran hidup dia ini. Okey. Kemudian sebelum saya bagi ruang untuk awak buat nota, tak perlu send dekat Sir lah. Tak perlu nanti dah siap, tak perlu hantar gambar ke, tak perlu apa ke, don't need. Okay, this is just a notes, nota saja. Awak buat, awak faham, awak simpan. As long as awak faham, nanti buka sekolah Sir akan semak. Kecuali next week Sir akan bagi latihan, yes. Awak boleh send dekat Sir untuk kita bincang bersama. Cuma next week tak ada Google Meet lah. Sebab next week Sir terpaksa waktu pukul 9 ni, Sir terpaksa buat kelas bahasa Inggeris dengan tahun 5. Alright. Dengan tahun 5 Sir terpaksa gila-gila. Hari ni tahun 5 tak ada Google Meet dah. Mereka akan buat latihan. Next week mereka akan berbincang dengan Sir. So kelas Sir dia clash. I'm so sorry terpaksa buat macam ni. Tapi tak apa. Dah habis. Sir, telur dia sekali ke? Apa dia? Noha? Siapa tanya? Tulis telur dia sekali ke? Macam mana Noha? Tak jelas. Tulis telur dia sekali ke, Sir? Tulis sekali. Tulis telur sekali ke, Sir? Yes. Awak buat kitaran ni lah. Awak lukis katak. Awak labelkan katak dewasa. Kemudian buat anak panah. Kemudian lukis telur, tulis telur. Kemudian buat anak panah. Kemudian awak lukis berudu ni. Awak tulis berudu. Awak buat anak panah lagi. Awak tulis anak katak yang kita tengok frog alert tadi tu kan. Anak katak. Awak lukis anak katak yang ada ekor ni. Kemudian awak buat anak panah. Dia dalam kitaran begitu. Dia mesti dalam satu pusingan. Okey, boleh faham ah? Boleh faham ah? Okey, ini nota untuk awak. So next week saya akan bagi latihan kepada awak tentang haiwan. Apa yang kita dah belajar tentang haiwan ni, saya akan bagi latihan. Awak akan buat latihan dan kita akan berbincang latihan ini. Latihan ini pada minggu sekali lagi ya. Alright. So sebelum kita akhiri kelas kita pada today, ada yes. Ada soalan tak? Apa 45 juga buat kerja sekolah ni? Ya, nota muka surat 45 sahaja. Yes, ada soalan lain lagi tak? Nak tanya. Semua jelas tak? Faham tak tentang yang saya cerita hari ni? Faham. Okay, very Faham, good. cikgu. Alhamdulillah. Okay, very good. Okay. Nuha faham? Faham. Lisha faham? Faham. Awak tutup. Saya tak dapat nak tengok muka hari ni. Anak Cikgu Norli tak ada hari ni. Dia tak main hari ni. Anak Cikgu Norli ada tak dalam ni? Apa nama? Ada. Baru muncul. Faham tak yang sedut terang tadi? Faham je.
Okay, very good. So kalau ada soalan apa-apa lagi sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini? Kalau awak tak faham, rakaman kelas hari ini saya akan send nanti. Alright, saya akan send nanti. Alright, saya akan send nanti. Cuma sekarang ni YouTube dia ada problem sikit masa kita nak upload, macam video kelas yang kemarin dengan tahun 3, sains tahun 3, dia sudah upload tapi student tak dapat nak tengok. I don't know why. Sudah cuba upload 2-3 kali, dia macam ada something is wrong dalam server dia apa. Tapi saya akan cubalah. Saya akan cuba upload ke dalam YouTube dan saya akan send balik link rakaman kelas kita ni ke dalam grup WhatsApp. So kalau awak tak faham, awak nak tengok balik apa yang kita belajar, awak nak dengar balik apa yang saya terangkan, just simply buka saja YouTube, nanti awak bila free awak boleh buka dan tengok dan belajar. Alright? Okay. Ada soalan tak sebelum kita berakhir? Jangan lupa buat nota ya. Okay. Ada soalan lain? Alright, tak ada. Okay, tak ada. Thank you class. Thank you for coming. Thank you, teacher. Thank Thank you. you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, Bye. teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Bye. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye.